Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati al-fadhil sahabat saya Ustaz Abdul Fattah, yang saya hormati al-fadhil Tuan Haji Ismail Cik Nik, yang saya hormati al-fadhil Saudara Khairi bin Jamaluddin, saya hormati al-fadhil Ustaz Lutfi, saya hormati kanda saya al-fadhil al-Ustaz Abdul Wahab, Haji Abdul Wahab bin Dawam, seterusnya seluruh pimpinan di semua peringkat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat sekalian. Jadi alhamdulillah pada pagi ini saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsiran di atas pemilihan tajuk yang dibincangkan, yaitu yang berkaitan tentang sekularisme. Dan ia sebenarnya adalah merupakan suatu tajuk yang wajib, bahkan menjadi fardu ain kepada setiap muslim untuk menggarapnya dan memahaminya dan mengetahui percanggahannya dengan Islam. Sebagaimana kita wajib mengetahui percanggahan Mu'tazilah, Jabariyah dan Qadariyah dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, maka begitu juga wajib kita mengetahui aliran-aliran yang muncul di zaman kita, bil khusus, secara khusus, yaitu aliran-aliran yang bertunjangkan kepada fahaman sekularisme. Antara ulama yang menyedari akan kewajiban ini ialah Syekhul Islam Daulah Islam Uthmaniyah, iaitu Al-Syekh Al-Marhum Al-Syekh Mustafa Sabri, yang mengarang 3 buah jilid kitab yang tebal menghurai tentang sekularisme dan sampai kepada kesimpulan bahawa sekularisme itu aqrabut tariq ilal kufri, jalan yang paling cepat membawa kepada kekufuran. Dan tulisan beliau itu diiktiraf oleh Al-Allamah Al-Marhum Al-Syahid Al-Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, bahawa sehingga hari ini belum ada yang dapat mengatasi penulisan beliau yang sangat mendalam dan kajiannya yang sangat meluas tentang sekularisme dan aliran di zaman ini. Dan Universiti Al-Azhar sendiri melihat pentingnya mengetahui mengenai aliran sekularisme ini, menjadikan ia suatu kewajipan kepada para talabahnya di dalam bidang usuluddin. Wajib mempelajarinya di bawah tajuk Tayyarat, aliran-aliran semasa. Dan kepada kita kaum muslimin, menjadi kewajipan kita untuk mengetahuinya lebih-lebih lagi dalam konteks Malaysia, kerana kita akan membuat pilihan setiap 5 tahun siapakah yang akan menjadi kerajaan di negara ini. Dan yang terlibat di dalam politik Malaysia ini adalah merupakan parti-parti yang berdasarkan kepada fahaman sekularisme itu. Jadi bagi kita pula secara khusus sebagai ahli jamaah Islam, ahli parti Islam, wajib kita mengetahui tentang sekularisme ini supaya kita mengetahui apakah dia dasar perjuangan kita. Mengapakah tertubuhnya parti Islam se-Malaysia itu
Dan untuk tujuan apakah kita menentang UMNO, Barisan Nasional? Dengan pengetahuan yang jelas mengenai sekularisme, maka kita akan mempunyai suatu hala tuju dan suatu gambaran yang jelas apa yang ingin kita capai dalam perjuangan Islam ini, sebagaimana yang jelas difahami oleh generasi awal yang berjuang di dalam Parti Islam se-Malaysia, yang bertungkus lumus berkorban untuk memastikan perjuangan PAS itu dapat mencapai matlamat ianya ditubuhkan. Baiklah, sekularisme ini adalah merupakan suatu fahaman yang muncul di zaman moden, yang lahir di Eropah. Jadi ia bukan lahir di dalam dunia Islam, ia lahir di Barat. Sekularisme itu adalah bermakna suatu fahaman yang hanya menekankan kepada perjuangan duniawi, suatu fahaman yang memisahkan segala urusan kehidupan manusia daripada hubungannya dengan Allah. Perjuangan yang memisahkan konsep-konsep agama daripada mengatur dan mengarah kehidupan manusia. Ia adalah perjuangan yang bersifat duniawi, perjuangan yang melihat bahawa kehidupan dunia itu adalah merupakan kehidupan yang sebenar-benarnya. Jadi dalam hal ini, mengapakah lahirnya fahaman sekularisme itu? Ialah hasil daripada pengalaman buruk yang dialami oleh Eropah selama ratusan tahun, berdepan dengan kekejaman institusi gereja yang melakukan penindasan kepada rakyat. Jadi institusi gereja ini melakukan penindasan kepada rakyatnya yang beragama Kristian dan mengeksploit kepercayaan dan keimanan mereka. Lalu mereka dijadikan sebagai hamba-hamba yang bekerja demi kepentingan para padri dan institusi gereja. Zaman ini berlakunya penguasaan gereja terhadap dunia barat ini disebut sebagai Dark Ages, zaman kegelapan. Dia merupakan zaman di mana perkembangan ilmu tidak dapat berlaku, kerana apa sahaja pandangan dan pendapat yang bercanggah dengan pendirian falsafah yang dipegang oleh gereja dianggap sebagai menyimpang daripada ajaran Kristian. Maka ahli-ahli sains ditangkap dan dibunuh dan dibakar. Ratusan ribu yang dibunuh, dibakar, dituduh sebagai ahli sihir yang menggencatkan perkembangan ilmu pengetahuan di Eropah selama ratusan tahun. Pengalaman dari sudut penindasan ekonomi, pengalaman dari sudut kucar-kacir yang timbul dalam pemerintahan yang dikuasai oleh gereja ini, sehingga negara Eropah yang itu asalnya merupakan koloni-koloni yang besar akhirnya menjadi koloni-koloni yang kecil kerana pentadbiran gereja yang lemah. Akhir berlaku suasana yang kacau bilau di Eropah yang mendorong golongan rasionalis Kristian mengambil langkah untuk menolak pengaruh gereja dan agama di dalam politik dan pengarahan hidup manusia berdasarkan pengalaman itu. Jadi akhirnya lahir golongan rasionalis Kristian, golongan intelektual Kristian yang mengemukakan idea-idea mereka yang bersifat sekular di dalam berbagai bidang kehidupan. Antara yang masyhur yang dipanggil Marsilio di Padua. Ini tuan-tuan bila baca buku ni boleh menemui di dalamnya ulasan tentang peranan Marsilio di Padua ini, yang belajar di universiti di Andalusia, yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran ahli-ahli falsafah
Islam, daripada Islam, yang kemudiannya mengambil pemikiran itu untuk menjadi asas kepada membentuk fahaman sekular di bidang ilmu pengetahuan dan kemudiannya di bidang politik dan perundangan. Baik. Jadi sekularisme adalah suatu perkara yang tak dapat dielakkan berlaku di Eropah kerana kezaliman agama Kristian dan institusi gereja dan para padri. Tak dapat dielakkan. Maka lahirnya fahaman sekularisme itu yang mengemukakan suatu jawapan dan yang bersifat alternatif bagi jawapan-jawapan agama, jawapan-jawapan wahyu dan para anbiya terhadap pengalaman hidup manusia. Akhir lahir suatu fahaman yang dipanggil sebagai sekularisme. Baik. Bagaimana kedudukan sekularisme itu dalam konteks pendirian Islam terhadapnya? Jawapannya adalah sangat jelas, kerana sekularisme itu adalah merupakan suatu ideologi dan suatu fahaman yang mengarah kehidupan manusia yang berasal daripada falsafah. Ulama-ulama Islam telah menyatakan pendirian yang jelas terhadap falsafah itu. Sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ulama-ulama ahli sunnah telah mengambil pendirian yang jelas bahawa falsafah tidak boleh menjadi sumber pengetahuan dalam soal ketuhanan. Soal ketuhanan hendaklah berpandukan kepada wahyu. Soal ketuhanan hendaklah diambil secara taufiqiyah. Taufiqiyah maknanya berasaskan wahyu, berasaskan kepada nas-nas agama, berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat ghaib. Jadi tak mungkin kita akan dapat menggarap dan menanggap akan Allah sama ada sifatnya ataupun nama-namanya yang layak baginya ataupun perbuatannya, melainkan berdasarkan keterangan Al-Quran dan Sunnah. Jadi akal tak boleh menggarap perkara yang ghaib. Imam Ghazali bahas dalam buku dia Tahafutil Falasifah, bahas dalam buku dia Munqiz Minad Dalal. Kemudian daripada aspek kemanusiaan, manusia tak boleh kita mengambil ilmu untuk mengatur kehidupannya berdasarkan falsafah. Tak boleh. Kerana ia melibatkan nilai baik dan buruk. Pendirian ahli sunnah wal jamaah dalam soal baik dan buruk ialah at-tahsin wa taqbih asy-syar'iyyain, berdasarkan syarak, berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan ijma' dan qiyas. Tidak boleh berdasarkan kepada akal, kerana ia melibatkan persoalan nilai, dan persoalan nilai adalah bersifat abstrak. Apabila dia bersifat abstrak, tidak boleh dapat ditentukan apakah yang benar-benar baik dan apakah yang benar-benar tidak baik, melainkan memerlukan panduan, iaitu wahyu. Maka dalam dua bidang ini adalah jelas pendirian ahli sunnah wal jamaah mesti diambil daripada panduan Al-Quran dan Sunnah. Sekularisme adalah daripada jenis ta'ifah, kumpulan falsafah. Dari sudut itu, sekularisme itu adalah bercanggah dengan ajaran Islam, kerana ia mengemukakan suatu panduan yang berasaskan akal, tidak berdasarkan wahyu. Sebab tu apabila ada hari ini ASWJ, Aswaja, yang memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah, tetapi tidak menyentuh tentang sekularisme, tidak menyerang sekularisme, tidak menyerang pendukung-pendukung sekularisme daripada parti kerajaan, mendiamkan soal itu, maka ia bukan menggambarkan pendirian ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Ia lebih kelihatan sebagai suatu pendekatan politik, pendekatan politik yang bersifat selektif di dalam membahaskan pendirian ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah lawannya yang sebenar ialah golongan ahli falsafah. Fahadha ma'lumun
adalah perkara yang maklum bagi mereka mempelajari ilmu usuluddin. Tapi Aswaja ni tak sebut langsung. Tak sebut langsung tentang apa dia ni, sekularisme ini. Tak sentuh langsung UMNO. Ini fitnah akhir zaman. Ulama yang bercabang, lidahnya bercabang.